Ya, Muhammad Batu. Terima kasih Datuk yang Petua. Saya juga mengikuti dalam perbahasan ini. Saya ingin mengalu-alukan undang-undang ini sebagai satu langkah awal yang menuju kepada satu keadaan di mana perubatan tradisi ini dapat dipromosikan menjadi sebahagian daripada warisan negara. Akan tetapi saya tidak yang saya setuju, saya tidak akan berpanjang lebar, tapi saya agak direct. Saya ingin kata malangnya undang-undang ini telah beberapa perkara yang sangat serius. Salah satu ialah saya bahas dengan izin over regulated, kedua over promise, ketiga ialah dalam pelaksanaan akan menjadi under execution. Pertama sekali saya ingin kata kenapa dia menjadi satu perkara yang over regulated. Ini adalah kerana konsep tradisi ini adalah satu konsep yang sangat luas. Dalam negara kita pun tradisi dia tidak datang daripada satu tradisi, bermacam-macam tradisi. Tapi di sini majlis yang dibagi kuasa yang agak besar, dia hanya boleh terdiri daripada orang-orang tertentu. Kepakaran pun agak terhad. Bila kita sebut tradisi ni, maksudnya dia di luar bidang formal. Bila kita dah buat sistem pendaftaran, maksudnya dia bukan lagi sebagai satu sektor informal. Saya agak adalah lebih baik kalau kita bermula dengan perkara yang agak modest, tidak terlalu ambitious untuk melingkungi semua aspek perubatan tradisi. Ini ada kerana kalau kita ingin integrasikan sebahagian daripada praktik-praktik tradisi ini dalam sistem mainstream, ini mungkin kita dapat buat. Tetapi kalau kita ingin meregulatekan keseluruh bidang praktik tradisi ini, dia akan menjadi masalah. Saya nak ambil contoh yang di sini disebutkan. Seseorang yang bukan seseorang penggambar yang tidak berdaftar tidak boleh secara langsung atau tidak langsung menggambarkan perkhidmatan perubatan tradisi dan complementary. Ini agak berat. Itu bermaksud mungkin beberapa orang yang secara part time atau dia dapat kemahiran daripada nenek moyang dia, dia pakar dalam satu mixture di kalangan di antara kepercayaan, baik pun apa-apa agama pun, dan sedikit sebanyak aspek perubatan seperti urut, seperti acupuncture atau bagi ubat. Saya agak kita tidak perlu menghalang orang yang tidak berdaftar ini untuk berpraktik, selagi kita pastikan kalau sesiapa yang ingin praktis, kita hanya membenarkan beberapa aspek supaya mereka boleh isu kata yang berdaftar ini, mereka mempunyai hak untuk bagi surat cuti atau claim insurans untuk di cover oleh sebahagian daripada mainstream healthcare. Itu saja. Saya agak kita sepatutnya membiarkan kebanyakan sektor informal ini di luar. Saya agak kita agak sukar untuk pastikan perubatan tradisi ini berkesan atau tidak berkesan. Tapi bila kita daftar dan memberi tauliah, seolah-olah kita mengiktirafkan perubatan ini berkesan. Tapi berkesan ini pun ada kala dia bukan semestinya saintifik. Dia berdasar kepada kepercayaan. Dan kita tidak boleh regulate kepercayaan. Jadi ambil contoh, kalau seseorang itu dia bagi air yang dikatakan mempunyai kuasa untuk memulih, memang itu bukan saintifik. Tapi ada pesakit yang merasa dia tak adalah cara lain, tapi inilah
satu-satunya mereka pergi jumpa kerana orang ini mempunyai, dianggap sebagai ada kuasa dari untuk memberi sedikit sebanyak membantu untuk dalam pesakit ini. Saya agak kita tidak mungkin untuk meregulatekan. Saya juga anggap bila kita sebut dalam hak pesakit ini, kita juga overpromise kerana kita membagi undang-undang ini membagi satu gambaran seolah-olah sesiapa yang daftar, sesiapa yang iktiraf itu telah melakukan cara praktis yang baik. Itu tidak mungkin. Sekali lagi kita tidak boleh pastikan. Satu perkara macam bird nest, kita banyak heboh lah kerana ekspor, kerana kita nak bagi sertifikat, kita nak pastikan makanan ini tidak beracun. Tapi saya agak regulasi untuk bird nest ini hanya boleh setakat dia tidak mendatangkan kesan-kesan bahaya kepada kesihatan. Selain daripada itu, saya agak sehingga hari ini di dalam bidang sains, di dalam bidang akademia tidak ada secara konklusif yang boleh katakan bird nest ini boleh memulihkan apa-apa kesakitan. Banyak lagi perkara-perkara yang lain. Ada orang yang praktis secara tradisi, dia bagi kayu manis, dia bagi cengkil. Kita tak boleh kata secara sebab dia berdaftar, dia bagi cengkil ini boleh pulihkan demam. Ya, tapi kalau kita mula ini, dia akan menjadikan kita overpromise kepada pesakit-pesakit ini. Akhir sekali saya juga Sungai Siput bangun. Okay. Oh, sorry. Boleh? Terima kasih YB Batu. Apakah kita cadangkan kita tukar ke satu pendekatan alternatif di mana kita jadikan pendaftaran satu yang digalak, bukan satu yang diwajib. Sekarang di bawah Seksyen 21 dan 25, sesiapa yang mengamalkan perubatan tradisi tanpa didaftar dengan kerajaan diperjenayakan, mereka dijadi haram. Mereka boleh ditangkap, didakwa, didenda, dipenjarakan. Tapi katakan kita tukar, mana-mana pengamal tradisi yang ingin daftar, boleh daftar, digalak daftar. Dan bila mereka daftar, mereka dapat sijil, mereka boleh pamerkan sijil. Dan kerajaan boleh nasihatkan rakyat, jika pergi ke pengamal tradisi, tengok ada sijil ke tidak. Jika tak ada sijil, you kena awas sikit lah. Kita boleh buat secara itu, ini lebih senang, beban yang jauh lebih kurang kepada Ketua Pengarah Kesihatan dan Menteri Kesihatan. Sekarang saya rasa, Menteri, ini boleh dalam bahasa Inggeris dengan izin, you're biting off more than you can chew. Far more than you can chew. Kerana jika kita tengok bidang-bidang perubatan tradisi, pelbagai. Ya, tiap suku kaum ada. Dan sekarang you dengan akta ini sedang haramkan semua itu yang tidak didaftar. Daripada orang asli, daripada Sabah, Sarawak, suku-suku kaum di situ, India, Cina, Melayu, banyak, pelbagai. Adakah kementerian cukup kemahiran mengatakan ini Ayurvedik ini tak betul? You don't have kemahiran itu pada masa ini. So jangan bite off more than you can chew. Saya rasa tukar kaedah dia. Galak di daftar, dan jika daftar bagi dia sijil. Ini sangat pendekatan, dan saya nak tanya Batu, adakah ini satu cara kita harus mendekati isu ini? Terima kasih. Saya setuju, saya share concern yang sama. Kerana kita sebenarnya boleh bagikan kepada dua bahagian. Satu bahagian itu ialah kita membenarkan praktik-praktik tertentu macam acupuncture, macam bekam atau urut yang tertentu yang boleh diintegrasikan dalam sistem hospital ini. Dan di mana mereka harus pegang sijil-sijil yang diiktiraf oleh kerajaan. Yang lain kita harus biar kepada masyarakat. Baik pun Persatuan Perubatan Tradisi Tionghoa atau Melayu, biar mereka self-regulated.
Dan kita juga harus ingat dalam negara yang kita berbilang kaum, saya tahu kalau katalah, saya ambil contoh lah, mungkin YB dari Sabah Sarawak boleh beritahu. Katalah satu masyarakat, mereka ada seseorang sakit, mereka buat keputusan untuk panggil pawang yang juga seorang ketua kampung untuk panggil satu sewang atau satu majlis doa selamat. Dan mereka buat upacara tertentu, dan mereka ada ubat tertentu yang dianggap sebagai tradisi. Tapi secara saintifik susah kita ingin pastikan. Tapi upacara ini dilakukan setiap minggu atau setiap bulan untuk memulihkan pesakit. Adakah kita mula daftarkan praktik-praktik ini? Kalau kita mula buat ini, dia akan jadi masalah pula kalau kita seolah-olah kita menganggap ini sebahagian daripada perubatan. Kalau kita tidak, adakah kita hentikan mereka untuk melakukan ini kerana kita anggap ini telah melanggar hak pesakit. Jadi itulah sebab saya anggap kita sepatutnya jangan terlalu ambition untuk cover semua aspek tradisi, hanya mengambil sesuatu tertentu yang kita anggap sudah tentu kita boleh masuk dalam sistem yang mainstream. Dan ada satu lagi perkara yang kita harus haramkan ialah kalau perubatan tradisi ini menggunakan sesuatu bahan yang kalau overdose, kalau dosis yang tidak betul, dia akan mengancam keselamatan atau kesihatan. Bolehlah kita secara spesifik menyatakan ubat-ubat tertentu ini tidak boleh digunakan selain daripada dia dapat prescribe oleh seseorang yang mempunyai tauliah. Itu saja. Tapi untuk benda-benda lain, baik pun air jampi, urut atau perkara-perkara lain, apa tu yang Cina bakar kertas dalam tokong tu, semua ini sebahagian, kalau kita ikut kepercayaan, sebahagian daripada sistem perubatan. Dan saya nampak tidak mungkin dalam undang-undang ini kita dapat mendaftarkan dan juga meregulasikan perkara-perkara ini. Akhir sekali saya ingin cadangkan supaya baik pun tidak tahu dalam peringkat komiti atau jawatan kuasa atau kita teliti semula supaya perkara-perkara yang kita anggap terlalu rigid sangat ini harus kita keluarkan supaya kita tidak nanti kerajaan telah menghadapi satu masalah di mana kita sebenarnya mempunyai dua standard yang berbeza. Bagi tradisi, kita membenarkan banyak perkara-perkara yang tidak saintifik, tidak ada cukup eksperimen yang boleh kita secara konklusif dapat tahu bahawa ubat ini boleh digunakan. Dan kita ada satu sistem yang formal di akta yang lain di mana sangat rigid dan sangat akan menjadikan sebahagian daripada syarikat-syarikat farmaseutika ini akan mengelakkan regulasi ini dan dikira sebagai perubatan tradisi. Dan ini akan menjadi satu masalah besar dalam pelaksanaan, dan di mana juga pesakit ini bila mereka ambil kes untuk dakwa kepada kepada kalau kita panggil mereka doktor-doktor tradisi yang berdaftar ini, dia juga mempunyai standard yang berbeza, di mana doktor-doktor tradisi ini mungkin more liable sebab kita membenarkan pelbagai jenis praktik ini didaftarkan, padahal pada sistem kesihatan yang berdasar kepada sistem barat, dia mempunyai kriteria yang berbeza. Nanti saya anggap kita akan menghadapi masalah
untuk satu undang-undang yang niat baik untuk mengiktiraf dan juga mempromosikan perubatan tradisi, dan akhirnya dia menjadi satu ancaman kepada kewibawaan sistem kesihatan kita. Sekian, terima kasih.